إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك. Amma ba'd. Sidang jemaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambungan dan perbincangan kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 79. Hah? 79 ke 69? Bahagian yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharaini amin. Adapun yang kedua, yaitu barang yang menyalahi akan hawa nafsu, maka 4 bahagian. Bahagian yang pertama ni daripada 4 bahagian. Muka surat 78 dulu. Daripada yang kedua. Jadi dulu kita bincang, kita ni berhajat kepada sabar sepanjang-panjang masa. Kerana perkara yang mengenai akan manusia itu tidak lepas daripada 2 macam. Apa yang menimpa pada manusia itu tak terlepas daripada 2 perkara, 2 jenis perkara. Pertama, barang yang setuju dengan keinginan. Yang kedua, yang menyalahi akan keinginan. Jadi yang kedua ni, yang menyalahi akan keinginan itu, yang menyalahi akan hawa nafsu itu, maka 4 bahagian. Yang kita tempuh, yang kita lalui, ada 2 perkara. Satu, sesuai dengan nafsu. Sesuai dengan nafsu, macam makan, minum, tidur, itu sesuai. Ibadat yang sesuai dengan nafsu. Dapat nikmat, dapat anak, itu semua yang sesuai dengan nafsu. Itu pun ujian juga. Ujian juga. Kena sabar juga. Dan yang kedua, yang menyalahi akan keinginan. Yang sesuai dengan yang kedua ni, yang menyalahi, yang tak sesuai dengan keinginan. Apa contoh yang pertama yang sesuai dengan keinginan kita? Sehat, kaya, dapat rezeki, dipuji orang,
disokong orang, orang sokong, orang setuju. Itu pun berhajat kepada sabar. Kalau tak sabar, dia akan lupa, dia akan berlebih-lebihan, dia mentang-mentang sehat. Dia kena ingat juga, dia kena sabar. Walaupun sehat tapi kena sabar. Jangan melampau-lampau. Ya? Mentang-mentang sehat, semua nak bantai, semua nak makan, kena sabar juga. Kan, berhajat pada sabar. Kaya pun bersabar, berhajat kepada sabar. Jangan mentang-mentang kaya semua nak dibeli, semua nak dipakai, semua nak diambil. Tak boleh. Dan yang kedua ni, yang menyalahi akan nafsu, maka ada 4 bahagian yang menyalahi akan nafsu ni. Yang pertama, mengerjakan taat. Kita ulang dulu. Yang pertama seperti mengerjakan taat. Dan bermula nafsu itu liar ia daripada setengahnya taat, sebahagian taat dengan sebab malas. Tabiat nafsu memang malas, seperti sembahyang. Kalau tak dilatih, tidak dibiasakan daripada kecil, dia malas. Bila dah terbiasa, tak apa. Nafsu tu jadi biasa dah. Tabiat kita tu dah biasa dah. Jadi kalau tak sembahyang tu jadi rasa macam kurang, ada benda yang tak buat lagi. Sebab tu walaupun belum sampai ke maqam lazat lagi, belum nikmat lagi, dia kena mujahadah lagi baru nak dapat nikmat tu. Tapi paling kurang dia tak akan tinggal. Bila dah jadi tabiat, jadi kebiasaan. Takut kita ni masih kebiasaannya baru dulu. Ya, belum nikmat lagi, baru kebiasaan. Kalau tak sembahyang tu rasa macam nak makan pun tak selera, nak tidur pun tak nyenyak. Takut pasal dah biasa sembahyang. Bukan kerana tanggungjawab, bukan kerana nikmat. Terbimbangnya begitu. Seperti sembahyang, tabiat. Jadi kita sembahyang ni tabiatnya malas. Sehingga kan sebahagian daripada ulama tasawuf menyatakan kalau rajin sembahyang tu kena perhati, kena muhasabah, kena renung betul-betul. Kenapa jadi rajin, tiba-tiba jadi rajin sembahyang? Takut situ pun syaitan nak kacau. Sebab syaitan tengok orang ni tak boleh kalau dipujuk, dirayu supaya jangan sembahyang, tak boleh. Dia tak boleh makan situ. Tapi kalau disuruh, dirajinkan sembahyang, situ boleh makan. Last sekali kan ditiup, tengok orang sebelah-sebelah, malas betul orang sebelah-sebelah ni. Aku tengok, lepas sembahyang, ditiup sejuk je rasa, rasa baik, rasa hebat je. Takut syaitan main di situ. Jadi rasa ujub, timbul rasa ujub, rasa tercengang tengok diri sendiri. Rasa macam baik je. Habis. Setan kacau, setan makan. Dan daripada setengah dengan sebab kikir seperti zakat, dan daripada setengah ibadat itu, ya, setengahnya kita berat nak buat dan tidak sesuai dengan nafsu, seperti dengan sebab kikir, dengan sebab tamak. Seperti ibadat zakat. Payah nak buat zakat ni pasal ada rasa tamak. Dan daripada setengahnya dengan sebab keduanya, malas dan tamak. Seperti haji dan perang sabil. Haji ni kena penat, letih, dan kena keluar belanja. Jadi sebabnya dua situ. Penat satu, berat badan. Satu lagi tamak belanja. Hari ini nak pergi haji, ya bukan mudah. Paling kurang 10.000 kelebih. Siapa yang
baru pergi ke? 10 ke berapa? 11. Belanja nak pergi haji. Berapa ni? Saya dulu pergi daripada Syria tahun 97. Belanja $2,500. $1,000 cukup. Tambang apa semua cukup. Duit poket lain. Jadi saya dapat badal haji untuk 2 orang. Daripada Malaysia masa tu dapat 12,000. Jadi lepaslah untuk saya pergi haji. Saya bawa seorang kawan saya buat haji. Kemudian saya sampai kat Mekah, saya upah seorang lagi buat pergi haji. Jadi 12,000 boleh untuk 3 orang buat haji. Dulu tahun 97. Sekarang 11,000. Itu baru belanja, baru yang tabung haji tu. Belum rencah-rencah yang lain-lain lagi. Biar nak ceritanya, ya, kalau ibadat haji ni dia kena sebab keduanya. Satu, tubuh badan penat, letih, dia nak guna tenaga banyak. Yang kedua, belanja, jadi berat, jadi tak sesuai, jadi menyalahi akan nafsu. Nafsu ni tak suka. Itu dia. Sebab tu kalau pergi tu rasa rajin je lain macam tu. Tu kena cek lah tu. Pasal nak keluar duit kalau untuk ibadat ni memang payah. Segi tabiatnya, asalnya memang payah. Dan perang sabil fi sabilillah, jihad fi sabilillah pun bukan mudah juga, nak hilang nyawa. Dan sabar atas taat itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Sabar atas nak melakukan ketaatan setengah daripada pekerjaan yang sukar. Macam hari ni orang nak pergi jihad fi sabilillah, itu melepaskan fardu kifayah. Patutnya kita sokong, kita bersyukur, kita berterima kasih. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang nak pergi Palestin, nak pergi Syria, nak pergi Iraq, tolong umat Islam di sana. Sepatutnya kita tak boleh pergi, terima kasihlah pada yang boleh pergi ni. Dan kalau dia minta sumbangan, patut kita bagi sumbangan. Kan? Seorang sikit-sikit bakat. Ada seorang dah gugur syahid, kan? Wallahu alam, katanya daripada Selangor. Gelarannya Abu Turab. Dah gugur syahid di sana. Okeylah. Kan? Dia dah dapatlah syahid. Shortcut, kan? Yang peliknya, yang pergi nak korbankan nyawa tak boleh. Kalau kutip derma tak apa pula, kan? Dia pun minta derma juga. Sebahagian tu yang kata tak boleh pergi nak jihad tu, tak boleh jadi pengganas militan pula, dia pun pakat kata sumbanglah. Untuk sumbangan duit tak apa, tapi orang nak sumbang nyawa tak boleh pula. Patutnya yang sumbang nyawa tu dia alu-alukan lah, lebih imannya lebih tinggi daripada kita yang bagi sumbangan wang ni. Saya punya pahaman gitulah, kan? Kita nak bagi duit, bagi sumbangan, dia nak tolong pergi sana, bantu dengan korban nyawa, patutnya lebih lagi lah. Itulah patutnya dihormati dan disanjung. Ini tak pula. Bagi sumbangan wang tak apa, tapi jangan pergi ke sana. Kalau pergi itu membantu keganasan. Pelik. Pergi sana tu bukan bantu Yahudi, bantu Israel. Kita bantu umat Islam, kan? Apa pula bantu keganasan pula? Mana bantu nak membela umat Islam. Jadi sifirnya tu pelik lah. Sifirnya pelik. Jadi dah, bodoh-bodoh saya pun tak faham.
Kalau bagi sumbangan, diminta pula keluar dalam TV, bagilah sumbangan untuk Palestin, untuk Syria, untuk apa semua. Tapi kalau pergi sana tak boleh pula. Itu pelik, jadi pelik lah. Betul kan? Kalau ada yang faham, ya, oleh kerana sebahagian kata, oh ni terlibat dengan keganasan, dengan apa semua. Tak betul tu. Tak boleh. Tak kena kita labelkan, ya, sahabat-sahabat kita yang pergi untuk bantu umat Islam di sana sebagai ganas, tak boleh. Tu kuat iman tu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nabi sebut, siapa yang melihat kemungkaran, tu kemungkaran tu bunuh umat Islam tu kemungkaran. Walaupun dia mengaku Islam, dibunuh umat Islam, kanak-kanak yang tak berdosa. Kenapa kita pergi sana nak cegah dengan tangan? Kata Nabi, bantulah orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Bagaimana? Sahabat kata, kami faham ya Rasulullah, bantu sahabat yang kena zalim kami faham. Tapi bagaimana bantu sahabat yang zalim? Sebab dia ngaku Islam kan, di Syria dia ngaku Islam. Jadi sahabat kita lah tu, saudara kita yang muslim, yang zaliman, yang zalim. Kata Nabi, dengan cara mencegah, menasihat dan menahan dia daripada kezaliman. Tu caranya. Tu bantulah, tu pergi cegah dia. Jadi tak kena. Sifir itu tak kena. Kalau ada yang menganggap orang pergi ke Syria, pergi ke Palestin itu jadi pengganas, jangan. Ubah. Jangan anggap begitu. Salah tu. Biar menteri yang bagi tahu. Walaupun dia ada pangkat ke, ada kedudukan ke, contohlah, ya, kalau ada daripada jabatan-jabatan yang berlabelkan pada agama sekalipun, ya. Kalau dia kata yang pergi Syria, yang begitu itu pengganas, biar dia kata, kita jangan ikut. Pasal bukan mudah tu nak perang sabil tu. Nak ikut jihad bukan mudah. Kita bagi harta ni pun payah, ya, lagilah, ya, nak pergi sana. Ucap selamat tinggal dengan keluarga, anak, isteri semua. Tanda tangan pun merah. Kan? Pergi pun pergi beli tiket, pergi saja, balik belum tentu. Bukan senang. Tengok ni. Dan perang sabil, mana kena sabar banyak. Dan bermula sabar atas ta'an itu setengah daripada pekerjaan yang sukar. Dan berhajat orang yang mengerjakan ta'an itu kepada sabar pada 3 masa. Pertama, masa yang pertama pada permulaan mengerjakan ibadat dengan mengikhlaskan, dengan menghasilkan akan ikhlas. Pertama, mula-mula tu nak kena ikhlaskan. Niat tu, innamal a'malu bin niyati. Kena dengan niat. Dan sabar daripada umpama riak, lawan, jangan ada riak, jangan ada nak ditonton, nak ditayang, nak ditunjuk kepada orang lain. Tu masa yang pertama. Kena ikhlaskan niat dan jauhkan daripada riak. Buang sifat riak. Yang kedua, masa yang kedua pada ketika mengerjakan taat, supaya tiada malas ia daripada menunaikan segala fardunya dan sunatnya. Masa buat tu kena buat seelok-eloknya, sebaik-baiknya. Syaratnya tengok, fardunya, sunatnya, baik haji, puasa, sembahyang, kena buat yang terbaik. Tengok apa yang membatalkan, apa syarat-syarat sahnya, kena jaga elok-elok. Dan masa yang ketiga kemudian daripada selesai daripada mengerjakannya ibadat itu, dan iaitu bahawa sabar ia daripada menyebutnya dan menzahirkannya kerana riak dan sum'ah. Lepas buat kena kawal, jangan sebut, jangan cerita, jangan zahirkan, jangan tunjukkan pada orang. Jangan sebut tu kerana riak. Kalau sebut tapi untuk mengajar tak apa. Sebut kerana mengajar pada anak murid tak apa. Yang tak bolehnya tu kerana riak dan sum'ah.
Supaya orang sum'ah ni, supaya orang sebut dan dia dengar-dengar suaranya, suara orang itu menyebut-nyebut namanya. Dia seronok kalau orang sebut-sebut namanya, dia dengar jauh-jauh orang sebut-sebut namanya. Itu pun tak boleh juga. Boleh merosakkan amal ibadat. Baik, itu bahagian pertama. Bahagian yang pertama iaitu mengerjakan taat. Bahagian yang kedua, ini perkara yang kena sabar dalam beberapa perkara yang apabila mengenai pada kita, termasuk dalam perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Apa dia yang kedua? Meninggalkan segala maksiat. Ini pun berat juga nak tinggalkan maksiat. Lagi kalau dah ketagih. Ya, kalau dah jadi tabiat. Budak-budak kita hari ni ketagih, penyakit ketagih ni. Oh. Kadang-kadang badan tu dah sihat dah, tapi rindunya tu payah nak buang. Rindunya. Ni nak tinggalkan maksiat ni bukan mudah. Nak berhenti daripada maksiat. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu. Bermula orang yang berperang itu ialah mereka yang memerangi ia akan nafsunya. Inilah orang yang mujahid, orang yang berjuang. Orang yang memerangi ia akan hawa nafsunya. Lawan nafsunya, mujahadah nafsu dia. Batu orang dulu-dulu berlatih. Dilatih dengan puasa, dilatih dengan pati geni, dilatih dengan baca banyak-banyak ya, bacaan-bacaan tu. Itu latihan tu. Dengan mutih ya. Dengan suluk kan. 40 hari suluk. Tidur dalam kelambu berzikir ya. Amalan tu masih ada lagi di Indonesia, masih ada lagi suluk-suluk ni masih ada lagi. Kita hari ni kalau suluk itu dalam kelambu memang tak keluar terus. Tapi dia ada disiplin ya. Duduk berzikir. Latihan tu mujahadah nafsu. Jangan pula mentang-mentang kita dah suluk tu kita keji pula, kita peleceh pula ya? Orang yang keluar jemaah 40 hari, orang yang pergi berjuang, berjihad, janganlah. Itu pun bahagian daripada mujahadah nafsu juga kan. Sahabat-sahabat yang dalam jemaah tabligh mujahadah nafsu juga, tinggal rumah 40 hari, tapi kena dengan adabnya lah, tertibnya. Jangan tak ikut tertib pula. Tak ikut tertib jadi fitnah. Di antara tertibnya ya, tinggalkan belanja untuk keluarga, nafkah. Jangan keluar 40 hari, anak-anak yuran sekolah tak bayar, pergi sekolah tak ada belanja. Dia tanya, ni mana belanja anak-anak? Tawakal ala Allah. Lepas tu kat sekolah minta-minta contoh. Cikgu panggil, ni mana yurannya? Tak bayar. Kalau yang ada yuran dah. Ni mana buku? Tak ada. Cikgu kena faham lah, ayah saya keluar dakwah. Mana boleh macam tu kan. Lain lah kalau sekolah tu jemaah sendiri kan. Lain. Ni kalau sekolah tu bukan jemaah, tak faham, itulah jadi fitnah. Tak boleh. Lepas tu kita pula sebagai penjaga kena sempurnakan tu semua tanggungjawab. Jangan kita pula syarahkan cikgunya. Cikgu, korbanlah sikit cikgu, saya keluar dakwah ni. Tak boleh.
Contohlah. Jangan pula kita pelekeh sahabat kita yang pergi Palestin juang. Ni cara yang betul ni. Bersuluk ni cara betul. Keluar dakwah ni cara betul. Tu yang berjuang tu tak betul tu. Tu ganas tu, militan. Tak boleh. Semua tu semua zaman Nabi semua ada. Keluar dakwah pun ada. Kan? Nabi bersuluk pun ada. Uzlah tu suluk lah tu. Nabi beruzlah di Gua Hira. Uzlah lah tu. Ada. Tapi Nabi buat tu ketika bila? Tengok. Nabi pun ada berjihad, ada perang fisabilillah. Nabi ada ikut peperangan. Baik. Dan sabar daripada maksiat itu lebih sukar daripada sabar atas mengerjakan taat. Sabar tinggalkan maksiat lebih sukar, lebih payah daripada sabar nak mengerjakan taat. Sabar malah-malah sembahyang pun boleh sembahyang. Tapi sabar nak tinggal rokok, Allah. Bulan puasa je boleh. Lepas bulan puasa, tak boleh pula. Contohlah, itu baru rokok, belum lagi yang sewaktu dengannya yang lebih parah lagi. Kan? Ulama dah tengok dah, tahu dah. Sebab tu kata ulama, sabar daripada maksiat itu lebih sukar, lebih payah daripada sabar atas mengerjakan taat. Maknanya nak buat taat boleh, walaupun malas nak qiyamul lail, malas nak baca Quran, tapi boleh lagi lawan. Mudah lagi. Tapi nak tinggalkan maksiat, nak tinggalkan benda haram, istimewa pula maksiat yang kalau sudah diadatkan, dah sudah jadi kebiasaan, lagilah payah. Lepas makannya mula pahit. Kalau dah biasa. Masalah sikit rokok, kan? Pening sikit rokok. Kalau tak ada rokok tak boleh fikir. Bahaya tu. Pasal besok kalau nak menghadapi sakratul maut, minta rokok. Tu bahaya. Nah, ceritanya istimewa pula lebih-lebih lagi maksiat benda yang haram, yang maksiat yang sudah diadatkan. Ni lagi payah. Ni payah nak tinggal. Kerana bertolong-tolong padanya itu tentera hawa nafsu dan tentera adat. Bekerjasama padanya pada maksiat yang sudah diadatkan itu. Tentera hawa nafsu satu dan tentera adat sekali. Dah jadi kebiasaan. Maka jika berhimpun kepada keduanya, oleh mudah mengerjakannya, nescaya tiada sabar daripadanya, melainkan as-siddiq, artinya orang yang banyak benarnya, orang yang betul-betul sabar dan terus ikhlas. Itu baru boleh lawan. Dalam perkara maksiat yang sudah diadatkan, ni kena kuat betul-betul. Golongan as-siddiqin, golongan yang benar-benar jujur dan sabar, imannya mantap, baru boleh tinggal. Kalau tak, tak boleh. Meleleh-leleh hailio, bergetar, gementar, bergegar. Tu anak-anak yang terlibat dengan Allah, ya. Sebut nama kawan pun dah gementar. Lalu jalan tu pun gementar. Lalu tak boleh. Kecuali orang yang betul-betul benar-benar beriman, kuat, betul-betul sabar, tahan, lawan, boleh. Maknanya tak mustahil, boleh lawan. Lepas tu kena gantikan kemanisan itu, kelazatan dalam maksiat itu, kemanisan dalam maksiat itu, gantikan dengan kelazatan dalam beribadat dan kenikmatan dalam berzikir.
ganti dengan nikmat zikir. La ilaha illallah. Allah 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 Allah. Nah, nikmat sampai asyik tu menyebut nama Allah. Insya-Allah boleh. Sebab tu di sini sebut, maka jika berhimpun kepada keduanya, tentera hawa nafsu dan tentera adat, mudah mengerjakannya, ya, maksiat itu, nescaya tiada sabar daripadanya, daripada maksiat yang berhimpun padanya nafsu dan adat itu, melainkan golongan as-siddiq, artinya orang yang banyak benar, orang yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, kuat betul-benar kuat imannya. Bermula yang demikian itu, maksiat yang sudah diadatkan itu, seperti mengumpat dan berdusta, dan berhajat kepada menolak akan yang demikian itu kepada sabar yang bersangatan. Kena sungguh-sungguh sabar, kena kuat, sabar yang kuat betul-betul, ya, bersungguh-sungguh baru boleh tinggal. Bahagian yang ketiga daripada 4 bahagian, barang yang tiada bersangkut paut dengan ikhtiar hamba, tetapi baginya ikhtiar pada menolaknya, seperti menyakiti akan dia oleh orang yang lain dengan lidah atau dengan tangan, maka sabarlah atasnya dengan ketiadaan membalas. Ini bahagian yang ketiga daripada bahagian yang melawan, yang berlawanan dengan nafsu tadi, yaitu apabila disakiti oleh orang. Bila kena sakit, bila kena inaya, kena zalim oleh orang lain, sama ada dengan tangan atau dengan lidah, jadi kena sabar. Sabar bagaimana? Sabar jangan balas. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala nasbiranna ala ma adaitumuna, artinya dan demi Allah selagi akan sabarlah oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Bila kamu menyakiti kami, kami boleh sabar kerana Allah. Ini bukan mudah. Berbuat baik pada orang yang berbuat jahatlah kepada kamu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam hadits kursi, wahai orang-orang yang beriman, tidak akan sampai kamu ke tahap benar-benar beriman sehinggalah kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Sehinggalah kamu menghubungkan silaturahim. Kamu hubungkan silaturahim pada orang yang telah memutuskan silaturahim daripada kamu. Orang yang tak nak ziarah, itulah kita ziarah. Orang yang tak nak tegur kita, itulah kita kena tegur. Orang yang tak nak bagi salam pada kita, itulah kita kena bagi salam. Ziarah, orang yang ziarah pada kita senang, dah biasa dah, kita tak kisah. Mudah itu. Itu tak termasuk menghubungkan silaturahim. Yang dimaksudkan dengan menghubungkan silaturahim kepada orang yang telah memutuskan hubungan dengan kita. Itu yang kita kena ziarah, kena tegur, kena mulakan. Mudah. Dia akan berdepan dengan macam-macam. Orang dah tak suka kan, kita pergi juga ulur tangan, dia sambut juga, tapi dia tak pandang kita. Kalau ada orang lain, dia sembang orang lain, kita ada tu macam tak ada. Senang? Bukan mudah. Kita pergi ziarah orang yang membenci kita. Baik. Dia sabarnya kena lebih. Itu yang dipuji. Itulah yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hadis qudsi
Tidak akan berimanlah kamu dengan sebenar-benar iman sehinggalah kamu mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kamu. Dan kamu menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Dan kamu bercakap dengan orang yang tidak mau bercakap denganmu. Orang buat jahat kita buat baik. Boleh. Kalau orang datang mencuri tempat kita tak ada jerit-jerit tolong, tak ada. Kita tolong angkat lagi barang. Kau nak curi apa lagi? Berat tu berat, mesti saya tolong angkat. Mana lagi? Kau nak apa lagi? Dah siap dah. Minum dulu. Ni dah buat air dah siap dah ni. Cukup dah, habis dah. Apa lagi kau nak? Tu jam tu mahal. Tak. Ambil. Nanti saya ambil ke tangga belakang. Ada tangga belakang. Buat baik kepada orang yang buat jahat. Tapi orang kata macam tak betul pula ya. Rasanya pencuri itu pun pelik. Pencuri itu pun pelik. Mungkin pencuri itu lepas tu dah tak jadi mencuri lah mungkin. Kalau ada tuan rumah yang baik macam tu. Tak ada lagi ya. Tak? Nak curi rumah saya pun orang takkan curi rumah saya. Tak ada apa rumah saya. Mana ada apa. Kan? Dan kalau saya tolong pun patutlah. Sebab kalau perabot second-second. Buat leceh, buat selabut. Tolong angkat boleh. Kan perabot dah berat second-second memang patut nak buang dah. Patutlah tolong angkat. Boleh. Coba kalau yang mahal-mahal. Apa siap penat-penat dah tolong angkat pula dalam. Mana bawa? Kau bawa lori ya? Tolong masukkan bawa lori. Lepas tu dah siap dah. Kami minum dulu, minum air. Lepas tu bagi jumpa lagi ya lain kali ya, datang lagi. Pasal ni berlaku pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika mak dia berpesan. Satu je mak berpesan. Jangan kau bercakap bohong. Walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Dan apabila dia pergi belajar. Ya, nak pergi ke Baghdad. Dalam perjalanan dia menumpang satu kafilah, satu rombongan. Dan telah disamun, dirompak oleh Lanon. Habis dah. Dalam rombongan tu semua habis. Bila ditanya, kau bawa apa? Tak bawa apa-apa. Cek-cek semua, oh emas ada, semua duit ada. Kau bawa apa? Tak ada apa-apa, tak mengaku. Dirompak. Apabila giliran Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, kau ada apa? Ada duit? Berapa? 40 dinar. Kau jangan main-main. Ya betul. Perompak ni tak percaya. Dia bawa lah budak ni, Syekh Abdul Qadir Jailani, dibawa kepada ketua dia, bos dia. Ketua perompak. Dia kata semua dah habis dah, ketua semua dah perompak. Tinggal seorang ni je, dia mempermain-mainkan aku. Tak percaya juga tanya. Bos dia tanya, betul kau ada duit? Ya ada duit. Berapa dinar? 40 dinar. Di mana? Di sini. Mak saya jahitkan di sini. Nih. Dalam balik baju ni ada dijahitkan. Dibuka tengok, ya ada betul 40 dinar. Terkejut ketua perompak. Kenapa kau bagi tahu? Mak saya dah berpesan jangan bohong walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Terus menangis ketua perompak tu. Engkau dengan mak engkau pun kau tak berbohong. Walaupun mak engkau duduk jauh. Dengan mak engkau pun kau tak pernah salahi, tidak pernah mengingkari janji dengan mak engkau. Bagaimanalah aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini perompak zaman dulu. Perompak zaman sekarang tak ada. Ni perompak zaman dulu, dia perompak-rompak pun macam Piramli. Kan? Rejam ada, sebat ada, tahu dia hukum hudud tahu. Mati dalam iman dia tahu.
Kan Aziz Hatta arwah kan. Doa dia tahu. Mengaji dia tahu. Itu arti-arti zaman dulu. Nak kita perompak zaman dulu pun lain, tak macam perompak zaman sekarang. Cuma dia jahat-jahat pun ibaratnya dia jahat, tapi mengaji awal tu ada. Mengaji tu kemudian dekat pertengahan tu dia jahat. Kemudian dia ada jalan untuk kembali. Tapi hari ini budak-budak hari ini habis kosong. Tak ada. Tidak ada iman. Kalau sesat tu terus sesat dah tak nampak jalan nak kembali. Tak macam orang dulu-dulu. Pasal orang dulu-dulu ada asas agama. Sebab tu orang cerita zaman-zaman dulu kena, ya. Tapi hari ini itulah sekolah-sekolah hari ini tidak berjaya nak melahirkan keimanan dalam hati itu, tak ada. Akhirnya bila sesat sebetul-betulnya, tak ada. Anak-anak hari ini yang datang ke pondok umur 40, 30 memang tak boleh jawi, tak boleh. Kita orang dulu-dulu ni paling kurang Quran boleh baca. Walaupun tak sembahyang, istighfar boleh, selawat boleh, alif bata kenal. Nakal-nakal orang dulu. Mondok jugalah. Orang dulu-dulu paling kurang khatamlah Quran. Nakal-nakal orang dulu khatam Quran. Nah sekarang jangan, alif bata tak kenal. Waktu ada sahabat kita cerita, ya, dia kerja di hospital selama berpuluh tahun. Perkara yang menjadi pengajaran kepada dia ialah kebanyakan dia tengok orang yang dah nak mati itu, akhirnya dia akan minta Al-Quran. Sepengalaman dia duduk di hospital lah, dia layan orang sakit-sakit ni. Bila dia nak minta Quran tu biasanya tak lama lah tu. Ada yang boleh baca, ada yang sekadar pegang saja belik-belik, tak pandai baca. Tapi bila dia nak mati, dia akan teringat pada Al-Quran. Itu yang boleh baca, bacalah. Yang tak boleh baca, tengok aja, pegang aja Quran. Lagi sedih lah, lagi sedih. Sebab tu belajar Quran. Jadi pondok terima pelajar-pelajar umur 45, 46, 48 baru belajar alif bata balik. Cuti baru ni, cuti raya baru ni, dah lupa dah. Nak beza ha, kha dengan jin, lupa dah. Dulu ingat ustaz, dulu ingat sebelum cuti ingat ni, tapi dah tak ingat dah ni. Allahu akbar. Ni huruf apa ni? Zai, ro dah lupa. Zal dengan dal pun dah lupa. Ni zal ni yang macam sabit ni, sebab dia orang Peldah. Ni yang macam sabit nah. Oh ya, baru ingat balik. Allah. Baru nak kenal, raya cuti sebulan habis lupa. Ulang balik. Allahu akbar. Tapi orang alhamdulillah lah dia ada kesungguhan. Ngaji lagi lah, ngaji. Kalau tak ada kesungguhan, dah lah tua kan. Nak nyebut dah payah. Gigi pun dah tak ada. Ni huruf apa ni? Sin. Ada gigi berapa? 3. Wak ada gigi tak? Tak ada. Dah tak ada gigi dah. Tapi alhamdulillah ada keinginan nak mengaji. Campur dengan budak-budak. Allahu akbar. Itu alhamdulillah nak mengaji. Yang tak nak mengaji, segan, malu. Kan? Yang ada duit bolehlah upah guru untuk mengajar. Kan? Buat datang ke rumah. Yang tak ada, Allahu akbar. Sabar. Dan demi Allah, selagi akan sabarlah oleh kami atas menyakiti kamu akan kami. Kami boleh sabar.
Sabar untuk tidak melawan. Bahkan yang lebih hebat lagi, yang lebih baik lagi ialah sabar serta berbuat baik pada orang yang melakukan kejahatan pada dia. Pecahkan rumah, curi, apa semua, sabar dan masih lagi berbuat baik. Terima lagi, terima lagi, terima lagi. Maafkan dia, bagi peluang, bagi peluang, bagi peluang, bagi peluang. Sampai bila nak bagi peluang? Bagi peluang. Sampai bila nak bagi peluang? Bagilah peluang. Macam dulu ada ya, dalam kisah tu guru duk sebut tu cerita wallahu alam kisah. Dia dah bunuh 99 orang. Jumpa dengan orang alim juga. Dia tanya, boleh ke Allah Ta'ala ampunkan dosa aku? Kata orang alim ni, kau bunuh seorang tu dah macam 1000 orang dosanya. Kalau kau bunuh 99 orang, kau dah macam bunuh 99,000 orang. Besar dosa kau. Wih. Marah. Orang yang mengadu ni tadi marah, dibunuhnya orang alim tu. Cukup 100. Jadi cukup 100. Tadi 99 orang. Bila dikata Allah Ta'ala tak terima taubat dia, dicukupkan 100. Tapi bila berjumpa dengan orang alim, lagi seorang lagi dia kata, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Walaupun dosa engkau sebanyak mana sekalipun, kata Imam Syafi'i, walaupun bagaikan pepasir di pantai, tetapi Allah Ta'ala, rahmatnya, kasih sayang Allah Ta'ala lebih luas daripada itu. Dan akhirnya dia mati dalam perjalanan nak bertaubat. Belum taubat lagi, nak taubat. Ibaratnya kalau dia kembali nak pergi ke pondok lah, dia belum sampai ke pondok, baru dalam perjalanan daripada bunuh buat maksiat tu, baru dalam perjalanan nak taubat ke pondok, tiba-tiba mati dalam perjalanan. Malaikat yang jaga syurga, yang jaga neraka berebut. Dan Allah Ta'ala kata, dihakimi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, cuba ukur. Lalu bila diukur, dekat dengan tempat dia nak taubat itu hanya selangkah saja lebih. Kalau daripada tempat dibunuh tu 100 langkah, yang nak ke tempat dia bertaubat tu dengan tempat pengajian itu 101 langkah. Maknanya lebih selangkah saja dalam pertengahan jalan tu. Lalu Allah Ta'ala kata, masukkan dalam syurga. Itulah keluasan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan putus asa, jangan kecewa. Walaupun banyak mana kita berdosa sekalipun, ya, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pintu taubat masih terbuka. Baik, bahagian yang keempat, InsyaAllah kita akan sambung. Ini baru nak start ni kan. Ustaz lain dah start lah kan. Tapi baru nak start ni, jadi kita cukuplah sekadar tu dulu. Tanda bahagian yang keempat, insyaAllah sambung balik bulan depan. Jadi pada malam ini, ya, saya ada bawa seorang anak murid saya lah. Dia percubaan kali keempat. Jadi kisah ni kenalah dengan kami, bukan dengan dia aja, dengan saya pun gitulah, kenalah. Jadi dia ni pun cubaan kali keempat untuk datang ke pondok Bustan Arifin. Cubaan pertama tak berjaya, kedua tak berjaya, ketiga tak berjaya. Ini kali keempat datang. Tolong aminkan, doakan, moga-moga kali ini dia ada kekuatan untuk betul-betul nak berubah. Amin. Jadi dia nak duduk dengan saya, kan? Saya pun baru dapat maklumat. Ketika dia sakit tu, menangis-nangis dia nak datang sini, datang jumpa saya. Alhamdulillah lah, sampailah ke tempat saya. InsyaAllah doakan dia. Datang selai sepinggang. Jadi malam ni, ya, saya minta dia buat satu nasyid. Dia nasyid dan dia azan pagi ni. Malam ni. Kalau boleh buat dua lagu lah. Kalau dia ingat lagu istighfar tu, lagu istighfar. Ingat lagu istighfar. Ilahilas, tak ingat? Boleh ilahilas. Lagu Imam Syafi'i tu. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Ilahilas, tak ingat?
Kalau ingat lagu rock je kau ingat. Arab je ingat. Yelah buat sikitlah Arab tu. Kemudian lagu Bila Israel datang memanggil. Biar ingat mati sikit. Jadi beliau ni anak murid saya masa di Kemaman dulu dia jadi anak murid saya dah. Di Taman Islam dulu tahun 88. Kemudian dia kembali pula jadi anak murid saya. Sekarang ni umur dia 33, umur saya dah 45. Dulu umur saya dah baru 18 tahun, muda ting-ting ni. Dia dah jadi anak murid saya dah. Bila dia kat luar ni, bila dia banyaklah pengalaman hidup dia tu. Masuk hospital, keluar hospital, masuk itu, masuk ini, keluar itu, keluar ini. Ya, last sekali dia alhamdulillah dia ingat saya lah, dia ingat saya. Dia datang balik. InsyaAllah jadi minta dia sumbangkan 2 lagu. Ya. Kemudian nanti dia azan. Jadi kalau ada selalu minta sumbangan, jadi saya pun kali ini untuk sumbangan lah. 1 untuk pondok lah. Ya. Kita tengah repair PA system kita tu. Ya. Kita buat tempat pengajian baru. Ya. Pengajian di surau 1. Dan kita buat kelas 1 lagi pengajian. Pasal pelajar kita dah kena bahagi 2 dah. Jadi kita bahagikan kelas pengajian kita bahagikan 2. Ada peringkat bawahan dan peringkat yang dah atasan. Kita pecahkan 2. Jadi perlu pada PA sistem apa semua kita dah baiki balik semua sekali. Jadi perlukan belanja lah. 2 tempat, 1 lagi di Arifat. Di Arifat ni insya-Allah bertepatan dengan pengajian kita mengingati mati nanti. Ya. Jadi saya pun dah pasang speaker di tiang lahat. Nih untuk pengajian kita yang akhir nanti. Ingat kepada mati. Jadi nanti dah akhir ni pengajian kitab ni. Ya. Saya akan bagi nak tamat tu kena pergi masuk dulu yang lahat tu. Jadi kita siapkan sekarang ini saya dah tengah dalam proses nak pasang speaker dalam liang lahat. Saya dah buat ada 16 liang lahat. Maknanya kalau bapak-bapak ni ada kat 30 orang tak banyaklah, tak lama lah. Sekali masuk 16 orang, 16 orang, 16 orang. Kalau ibu-ibu ada 16 orang, sekali masuk je ibu-ibu. Jadi saya sakaratul maut daripada atas. Saya pegang mikrofon, sakaratul maut daripada atas. Ibu-ibu kat bawah dalam liang tu. Nak menjerit ke nak terkencing ke lah. Tapi boleh naik balik ibu-ibu. Yang ni kita bagi tangga boleh naik balik. Sekejap je, 15 minit dalam tu. Kita talqinkan. Kita baca talqin, sebut nama baca talqin. Rasa bagaimanalah. Pasal benda ni saya dah rasa. Tok Bilal kampung yang selalu baca talqin, saya suruh masuk ke bawah tak berani dia. Wak sekali wak kat bawah, saya kat atas. Woi, tak mau. Wak selalu baca talqin. Ya tu saya kat atas, saya tak mau kat bawah. Ibu-ibu ya, insya-Allah penghujung kitab kita ni nanti akhirnya kita akan pergi test lah. Ya. Siapa yang nak ikut lah, kita tak wajib kan. Atau pergi pun sekadar nak tengok pun boleh. Tapi benda ni dalam proses. Jadi itulah saya buat kosnya ya, satu tempat di surau tu kosnya dalam 13,000. Yang di Arifat 13,000, yang di Arifin pun 13,000. Jadi yang di Arifat ni, jadi kita perlukan juga dana lah. Jadi bukan malam ni, mana bapak-bapak mana-mana yang ada ya nak buat sumbangan ke ya, malam ni termasuk untuk anak murid saya ni yang bernama Hasbullah, kita panggil Pak Lah di sana. Ya. Untuk belanja dia sikit, untuk bayar yuran dia, ya, duit poket dia sebab dia datang selai sepinggang. Bapak dia meninggal pun dia di dalam rawatan. Bapak dia meninggal. Jadi saya takat itulah. Ya. Tak nak cerita panjang lah. Kalau nak cerita panjang dia datang tengoklah. Wallahu alam. Jadi insyaAllah kita tangguhkan. Jadi saya tangguhkan dulu baru saya jemput ya, untuk menyumbangkan 2 buah nasyid kemudian azan. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.